definisi paling muktabar, paling tak kontroversi, paling disepakati dan dipegang oleh majoriti para ulama di dalam dunia Islam, bahkan dunia umat Melayu, sehinggalah baru muncul akhir-akhir ini beberapa individu ataupun gerakan tertentu yang cuba menjadikan definisi ini seolah-olahnya kontroversi, seolah-olahnya. Jadi kita dah terangkan bahawa memang di luar sana ada gerakan itu yang mereka cuba dulu menafikan Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kerana sebenar-benarnya tuan-tuan dan puan-puan dan serta Ustaz Azhar, pendefinisian Ahli Sunnah wal Jamaah ni melalui 3 cabang ni, akidahnya, fiqahnya, tasawufnya amat lengkap. Lengkap. Kerana saya dengar sebahagian mereka nak cuba membuang definisi berkenaan dengan akidah dan juga tasawuf. Itu yang saya pelik, sangat pelik. Mereka kata definisi tak lengkap, tak mutlak. Tiba-tiba mereka cadangkan buang definisi berkaitan dengan akidah dan tasawuf. Tak lengkap tapi kena buang lagi. Tak lengkap tapi kena buang juga. Lepas tu jadi makin kecil lagi. Jadi dengan mengekalkan 3 cabang fiqh, akidah, tasawuf, sebenar-benarnya dah merangkumi semua amalan agama. Dan bila melibatkan tokoh-tokoh yang muktabar, Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Syafi'i dan mazhab yang 4, kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali, ini telah merangkumi, kita kata, asas-asas agama Islam, iman, ihsan, fiqh, akidah, tasawuf. Okey, baik, itu jadi definisi kita ni definisi yang paling luas. Kalau nak dibandingkan dengan sebahagian mereka yang cuba cadangkan salafi lah, ahli hadis lah dan sebagainya, itu lagi menyempitkan. Itu yang saya pelik pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, definisi ini adalah definisi yang telah diamalkan dan dipegang di tanah Melayu Nusantara ini ataupun di Kepulauan Melayu dan Jawa ini. Dan kita kata, sebagian ulama kata manhaj ini ijma'. Seperti kata Syekh Abdullah Fahim, ini adalah manhaj yang telah diijma'kan oleh ulama Melayu. Walaupun ulama Melayu kita dulu belajar dekat tanah Arab tu, belajar banyak mazhab. Tapi mereka bila balik ke tanah Melayu ataupun ke rantau ini, mereka berijma', inilah manhaj yang mereka bawa, manhaj muktabar, dan ia mempunyai kebaikan dalam penyatuan umat Islam. Jadi nak cerita antara kebebasan dan perpaduan. Ni nak kena faham tuan-tuan. Dia ada trade off ni. Ada negara jiran kita tanpa kita sebutlah. Mereka dulu pun kononnya nak biar bebas. Biar bebas. Tak nak diketat ikut undang-undang ni. Kata sahabat saya yang berasal daripada negara sana sekarang ni mengajar di Brunei, dia kata seronoknya 5 tahun je. Bebas ni seronoknya 5 tahun je. Kenapa tu? Kerana dengan kebebasan, ajaran sesat tak dapat dikekang. Kerana kalau definisi ataupun agama tu, kebebasan tu terlalu luas, apa yang akan berlaku? Ajaran-ajaran sesat tidak akan dapat dikekang. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kita sangat kena. Bila kita bicara tentang ahli sunnah wal jamaah, kita kena tengok lawannya itu ahli bid'ah ataupun ajaran sesat lah kita kata. Jadi kita kena bagikan definisi dan ta'arif yang mengukuhkan perpaduan ataupun definisi yang betul, dan dalam masa yang sama definisi ini mampu mengekang ajaran sesat. Dia mesti. Kalau nak bebas mutlak, apa akan berlaku? Undang-undang atau definisi ini tak akan mampu menangani ajaran-ajaran sesat yang akan timbul. Kenapa? Kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu yang saya sebut, antara
kebebasan dengan perpaduan ni kita mesti seimbangkan. Saya ingat ada penjelasan daripada seorang peguam, Datuk Zainul Rijal. Dia kata kita memang negara yang menerima kebebasan bersuara, Ya. tetapi kebebasan itu bukan bersifat mutlak. Kerana sebenarnya kita kata kamu Islam sebagai agama persekutuan. Itu sudah bukan mutlak. Betul. Dan kemudian kita kata agama lain bebas diamalkan. Betul. Tetapi bukan makna bebas dia boleh menyebarkan agama lain kepada Islam. Itu Betul. bukan mutlak. Dan kita kata Islam Malaysia kita kata hidup rakyat Malaysia adalah rakyat yang beragama. Betul. Bukan bebas daripada agama. Betul. So sebenarnya orang perlu faham bahawa kebebasan tidak mesti dengan maksud mutlak. Kebebasan itu mesti ada dengan rangka yang khusus supaya negara itu baru betul bertamadun. Betul. Apa pandangan Doktor? Betul. Sebenarnya kalau kita belajar dalam ilmu-ilmu ekonomi dan sebagainya ataupun undang-undang, hakikatnya kemutlakan itu untuk Allah sahaja. Ya. Hakikatnya kita pun tak ada kehendak yang mutlak, kita pun tak ada kuasa yang mutlak, kita pun tak ada pemilikan yang mutlak. Pemilikan kita bersyarat. Adakah kalau kita kata kita memiliki seekor haiwan, kita boleh seksa suka-suka? Tak boleh. Sebab kita tak ada kuasa mutlak. Allah Subhanahu Wa Taala berhak menentukan fulan sakit, fulan ditimpa kemalangan, fulan ditimpa, kerana kehendak Allah dan kuasa Allah tu mutlak. Kebebasan untuk menentukan dan melakukan itu hak secara mutlak, itu hak Allah. Kita ni dia panggil muqayyad. Muqayyad dengan apa? Bisyariah. Terikat dengan syariat. Jadi bayangkan wal-iyazubillah, kebebasan mutlak kalau disilap faham akan boleh membawa kepada wal-iyazubillah fahaman anarki, fahaman tak ada penguasa, fahaman liberalism yang melampau. Kerana wal-iyazubillah kalau kita faham kehendak mutlak, contohnya kalau majoriti umat nakkan LGBT, contohnya wal-iyazubillah. Satu masa nanti kita tak tahu. Tak tahu. 50 tahun lagi. Majoriti nak LGBT, minoriti tak nak. Kehendak dia ambil, contohnya lah dia ambil mutlak. Kerana alasan contohnya majoriti, contohnya lah. Tak, di situ bertentangan dengan syariat. Kehendak di situ tak dikira kaedah dia. Keredaan manusia yang bertentangan dengan keredaan syarak tak diberi pertimbangan pun. Begitu juga dengan itu, hatta kalau majoriti, apatah lagi golongan yang cuba menggunakan alasan kebebasan mutlak untuk menolak majoriti ulama dan umat Islam yang dan definisi ahli sunnah yang telah dipegang oleh raja-raja, sultan, qadi-qadi, para pemimpin rakyat, ulama, tuan guru madrasah dan sebagainya. Sebenarnya ini dia panggil golongan syadz. Golongan yang terpinggir dan meminggirkan dirinya daripada as-sawadul a'zam dan al-jamaah, daripada majoriti umat ulama Islam dan majoriti umat Islam. Dan syadz ni ciri ahli bid'ah. Ya. Ciri ahli bid'ah. Walaupun ada pandangan, so pandangan dia tak diterima, itulah yang dinamakan sebagai syadz. Pandangan yang dipinggirkan dan ditinggalkan ulama, bahkan disebut kalau pandangan syadz diangkat menjadi hukum, umat akan berpecah. Umat akan berpecah.